Saya dah bagi panjang masa untuk soalan ini. Saya ingin meneruskan dengan menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan Pontian. Soalan nombor 3. Silakan. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Untuk maklumat Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah melaksanakan berbagai program ekonomi sama ada secara individu atau berkelompok bagi meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk penduduk luar bandar. Antara program untuk penduduk luar bandar secara individu adalah program peningkatan pendapatan ataupun PPP, dan satu lagi ialah program secara berkelompok, iaitu program latihan kemahiran dan kerjaya. Yang program PPP tadi daripada tahun 2016 hingga tahun 2020 seramai 3,996 orang peserta telah mengikuti program ini, ya, dengan perbelanjaan 29.2 juta. Program latihan kemahiran dan kerjaya pula untuk luar bandar ini iaitu pada telah pun dibelanja 11,269 peserta telah turut serta dengan perbelanjaan 73.4 juta. Selain daripada itu adalah satu lagi lah projek bersepadu, program prospek pembangunan luar bandar kampung yang secara ringkas ialah prospek, ya. Bilangan prospek yang telah dan sedang dilaksanakan sehingga tahun 2022 adalah berjumlah 16 projek. Antara contoh projek prospek adalah projek rintis Kampung Sidam, Kulim, Kedah yang menjalankan aktiviti taman jagung sebagai niche produk dan juga pemprosesan produk berasaskan jagung, pemprosesan silage dan lain-lain aktiviti industri kecil. Sehingga kini antara impak bagi projek berkenaan adalah peningkatan pendapatan yang berterusan kepada peserta daripada golongan B40, ya. Jumlah peserta dan penerima bantuan prospek rintis Kampung Sidam ini sehingga September 2022 iaitu ketiga-tiga komponen prospek iaitu ekonomi, perumahan dan prasarana adalah berjumlah 253 orang, ya. Pelbagai proyek ekonomi dan prasarana asas yang dilaksanakan sejak tahun 2018 telah memberi peningkatan pendapatan kepada peserta penduduk dan peniaga yang menjalankan aktiviti di kawasan tersebut. Antara kejayaannya, yes, peningkatan pendapatan yang ketara bagi peserta tanaman jagung berkelompok melalui hasil jualan jagung pada 2018 hingga 2021 yang berjumlah 7,776,000. Purata pendapat peserta IKS Prospek Rintis Kampung Sidam meningkat, ya, dalam kadar julat 29 hingga 68% bagi tempoh 2019 hingga 2021. Selain itu, purata pendapatan peserta IKS sebelum menyertai prospek pada tahun 2019 adalah RM1684 telah meningkat kepada 2,830 setelah menyertai prospek, ya, sebagai contohnya. Selain daripada di Kampung Sidam, projek prospek ini juga ada diadakan di Kampung Pasir Raja, Terengganu. Projek tenakan air tawar iaitu projek tenakan air tawar, prospek muar untuk ternakan arnab pedaging dan prospek matu Sarawak untuk pemprosesan hasil laut. Satu program lagi ialah program Desa Lestari, ya, PDL. Ia dilaksanakan melalui 6 sektor ekonomi iaitu pertanian, peternakan, pelancongan, perkhidmatan, pembuatan dan peruncitan sekaligus dapat membantu memperkasa modal instan dan membangunkan sosioekonomi komuniti luar bandar. Timbalan Menteri minta ringkaskan. Ya, sikit kejayaan dia lah, ya. Hasil daripada 2013 hingga 2020 sebanyak 137 buah kampung dimajukan di bawah PDL, dan dibelanjakan sebanyak 157 juta, ya, untuk tujuan ini. Peningkatan pendapatan sebanyak 54 buah koperasi kampung telah berjaya menjana dan meningkatkan sekurang-kurangnya 5% pendapatan kasar tahunan selepas setahun pelaksanaan. Peluang pekerjaan sebanyak 4,302 peluang pekerjaan diwujudkan.
dalam pelbagai sektor. Keanggotaan KRR pula dalam koperasinya 8,185 orang komuniti KRR menggotai koperasi dan penerima penafaat sebanyak 32,000 orang komuniti setempat. Pendapatan pula di Kampung Telian Mukah 49 juta. Kampung Paloh Gua Musang Kelantan pula mendapat penjualan adalah bukan penjualannya, pendapatan sebanyak 4.4 juta. Kampung Batu Putih Kinabatangan di bawah projek Eko Pelancongan pendapatan sebanyak 3.8 juta. Jadi ini adalah kejayaan-kejayaan yang telah pun dibuat di kejayaan sepanjang program-program dibuat ini dan banyak lain lagi YB yang saya kan boleh bagi dengan secara bertulis Boleh bagi bertulis, pada Yang Berhormat Puan Tian. Terima kasih, Menteri. Yang berhormat, sebelum memberikan soalan tambahan, saya ingin membuat satu maklumat. Yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa hadir bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini ialah delegasi dari The Grand National Assembly of Turkey yang diketuai oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mustafa Shentop. Kepada Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mustafa Shentop dan delegasi, Dewan ini mengadu-ngadukan kehadiran Tuan dan delegasi ke Dewan Yang Mulia ini. Semoga dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mustafa Shentop dan delegasinya akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan hubungan Malaysia dan Turki. Honourable members, it is with great pleasure I would like to inform the August House that together with us today is the delegation from the Grand National Assembly of Turkey, led by His Excellency Professor Dr. Mustafa Shentop, Speaker of the Grand National Assembly of Turkey. To His Excellency Professor Dr. Mustafa Shentop, welcome to this August House. We hope that this visit will further strengthen the friendship and relation between Malaysia and Turkey. Thank you and welcome to Malaysia. Silakan soalan tambahan yang pertama. Terima kasih. Kampung di Malaysia ni saya rasa ada 15,000 agaknya. Campur kampung rangkaian mungkin ada 20,000. Dan tadi yang Timbalan Menteri menyebut Desa Lestari terlibat 137 kampung. Projek Prospek 16 projek, 16 kampung. Jadi yang saya ingin tanyakan, begitu banyak lagi kampung-kampung yang tak termasuk dalam projek-projek ini. Bagi mengurangkan penghijrahan anak-anak desa ke kota, kampung hendaklah menjadi tempat yang mereka ingin diami. Oleh itu saya ingin bertanya, apakah usaha-usaha seperti pusat e-dagang desa, IKS yang menguntungkan, pertanian moden, ladang tenusu, river cruise, agrotourism, inap desa misalnya, perlulah dibanyakkan. Dan adakah kementerian bersepadu dengan kementerian-kementerian lain untuk meningkatkan pendapatan penduduk kampung seperti dengan Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pelancongan? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Puan Tian. Untuk maklumat Yang Berhormat, pemerkasaan ekonomi belia luar bandar merupakan antara agenda penting di bawah dasar pembangunan luar bandar 2030. Antara program dilaksanakan oleh KPLB untuk meningkatkan ekonomi belia luar bandar ialah melaksanakan program ekonomi dan keusahawanan, iaitu program peningkatan PPP, skim pembiayaan ekonomi desa SPAD, program Start Right at KPLB dan program Desa Lestari serta program di bawah MARA seperti program pecutan usahawan baharu dengan izin Startup Accelerator Program STAR. Keduanya ialah penyediakan platform pemasaran atas talian melalui program Desa Mall. Ini Desa Mall. Ketiganya ialah melaksanakan program pembangunan modal insan seperti program latihan kemahiran dan kerjaya PLKK, TVET, KPLB, program di bawah Kemas dan Infra. Seterusnya ialah melaksanakan pelbagai program seperti program pemerkasaan wanita, program keusahawanan dan pusat pengumpulan produk usahawan desa di pusat komuniti desa PKD yang berfungsi sebagai pusat hentian setempat dengan moto satu hentian pelbagai perkhidmatan.
dan meneruskan penyediaan infrastruktur dan prasarana yang lengkap dan mencukupi luar bandar untuk menyokong pembangunan ekonomi dan mewujudkan persekitaran luar bandar yang kondusif. Selain itu, KPLB melalui agensi seperti Rista, Felcra, Berhad turut melibatkan belia luar bandar dalam bidang pertanian dan peternakan dengan memberi peluang pekerjaan dalam sektor perladangan dan membuka tanah tebiar dan projek pertanian. Keduanya tentang ekoturism sebagaimana telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri KPLB, bahawa sekarang ini memang betul kita menyedari bahawa kita di dalam kampung tidak menyedari kita tinggal dalam resort, just that we don't know how to open it up. Maka actually dengan izin kementerian telah pun berusaha untuk membawa perkara ini bersekali dengan bantuan dan pertolongan juga bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan untuk membangunkan produk-produk pelancongan di dalam kampung-kampung, dan dengan harapan ini akan apabila mereka melihat perkara ini menjadi duit, mungkin insya-Allah mereka tak akan berhijrah ke bandar, tak payah nak berhijrah ke bandar untuk meningkatkan pendapatan mereka dari segi pelancongan ini Dan banyak, dan juga satu ialah program yang sekarang ini telah pun dilancarkan, iaitu Kampung Sejahtera. This is another program juga yang baru dilancarkan untuk digunakan sebagai satu platform juga untuk memperkembangkan ekonomi di kampung-kampung supaya tak ada penghijrahan anak-anak muda. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Dr. Jaya, soalan tambahan. Soalan tambahan kedua, Hulu Langat Bangan dulu. Dr. Jaya. yang ternampak pertama oleh saya ialah Yang Berhormat Hulu Langat. Terima kasih. Macam mana kita nampak? Sila duduk, sila duduk. Yang Berhormat Timbalan Menteri, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ada meramalkan 10,000 mereka yang terlibat dalam PKS, SPKLB dan syarikat-syarikat sama ada di bawah kementerian ataupun di luar kementerian. Mereka meramalkan golongan ini akan gulung tika tahun ini dan tahun hadapan. Ini disebabkan antaranya berpunca daripada kenaikan OPR, pembiayaan bank pinjaman mereka meningkat, kadar inflasi 3.4 dan tadi Yang Berhormat Menteri KPDN HEP juga telah meramalkan mungkin naik sampai 10.6%. Harga barangan semakin naik dan sebagainya. Apakah solusi yang kementerian ini boleh membantu golongan-golongan tersebut supaya proses penggulangan tika itu tidak berlaku? Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Sebagaimana tadi yang sejawab tentang e-dagang inilah, Desemol ini. Jadi antaranya kita kementerian menyedari perkara ini dan juga telah pun dibincang tentang ramalan-ramalan yang dibuat. Jadi antaranya ialah memperkukuhkan e-dagang ini. Ini akan menjimatkan tak bayar-bayar premises, tak bayar ini dan semuanya kita buat collection center seperti Desemol tadi. Mendaftarkan produk-produk luar bandar di bawah Desemol. Supaya dari sana Desemol akan membantu mempasarkan dan sebagainya. Jadi overhead kepada yang menjalankan perniagaan ini khususnya di luar bandar, dan tak kira lah orang muda, orang dewasa dan anak-anak muda dan sebagainya. Inilah salah satu kaedah yang kita foresee yang boleh membantu mereka mengurangkan banyak overhead yang akan mungkin dijangka naik lah dalam masa hadapan ini. Terima kasih. Itu salah satu daripadanya. Terima kasih. Saya bagi peluang soalan tambahan ketiga. Sila Yang Berhormat Alor Gajah. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Tahniah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Banyak program-program yang dimaklumkan kepada Dewan, Desa Lestari Prospek dan berjuta-juta peruntukan dan perbelanjaan yang telah dikeluarkan dan nampaknya membuahkan sedikit hasil. Persoalan yang saya nak bangkitkan di sini, apapun kita ada benchmarking dari sudut penggunaan peruntukan itu untuk disasarkan dari segi lebihan kendalian kasa atau gross operating surplus. Mohon Timbalan Menteri memaklumkan kepada Dewan dalam bajet 2023 ataupun bajet yang lepas, berapakah unjuran itu dari sudut membangunkan masyarakat luar bandar dari angka gross operating surplus ataupun lebihan kendalian kasa negara. Terima kasih. Terima kasih. Alor Gajah. Sila Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Secara terus terang, I'm not an economist, I'm an engineer by background, okay, no problem. Tapi insyaAllah, jadi apa yang kita lihat,
program-program yang telah dibuat ini ianya akan diteruskan. Akan diteruskan. Ianya bukan setakat ini sahaja. Sedangkan tadi tentang perbelanjaan ataupun hasil impak daripada yang dibuat ini, yang telah program dibuat seperti prospek tadi. Yang so far yang baru dapat kajian impak dia ialah kampung di Kulim, di kampung mana dia Kulim. Bukan kampung kita itu yang saya ingat tu. Kampung Sidam. Kampung Sidam. Kulim. Saya terus terang, saya belum pernah pergi sana lagi. Kampung Sidam ini, dia telah pun mendapat mengeluarkan impak. Memang dapat peringkatan di sana. Dan prospek-prospek yang lain ini, setakat ini sedang pun berjalan dan belum lagi ada kajian impaknya yang akan dibuat mungkin tahun hadapan untuk melihat semua ini. Jadi dari segi operasinya kita memang melihat program-program yang dibuat ini untuk memastikan dengan perbelanjaan yang dikeluarkan ianya akan mendatangkan impak dan boleh meningkatkan taraf hidup dan mengurangkan kadar kemiskinan di luar bandar. Itu yang dapat saya berikan setakat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih.